Assalamualaikum semua, apa khabar? Berjumpa kembali kita dalam sesi PDPR bagi semester yang kedua ini. Baiklah, untuk hari ini kamu akan bersama dengan Cikgu Azlina Wati dari SK Putrajaya Presin 11-1. Baik, bagi topik pada hari ini, kita akan belajar tentang unit 19 iaitu tajuknya Khazanah Kesenian Bangsa, di mana dalam topik ini kamu akan belajar bagaimana untuk mengujarkan cerita. Baik, standard pembelajaran bagi unit ini iaitu 4.2.2 iaitu mengujarkan cerita menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang dramatis untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang kreatif. Di sini kamu boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 6 halaman 113. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran pada hari ini iaitu di mana kamu akan dapat mengujarkan cerita dan melengkapkan kesudahan cerita tentang kisah hidup sepotong kayu menggunakan bahasa yang indah dan ayat dramatis untuk menyampaikan idea secara kreatif. Kriteria kejayaan yang akan kamu capai selepas selesai pembelajaran ini nanti iaitu kamu akan dapat mengujarkan cerita dan melengkapkan 2 perenggan ayat bagi kisah hidup sepotong kayu menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang dramatis. Yang kedua, kamu akan dapat menulis semula karangan jenis autobiografi dalam bentuk perenggan yang lengkap. Tajuk kita pada hari ini iaitu kisah hidup sepotong kayu yang akan dapat kamu lihat dalam halaman 113 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Baiklah, murid-murid, kamu dah buka buku teks kamu di halaman 113. Mari kita baca petikan bagi aktiviti kita yang pertama ini. Kisah hidup sepotong kayu. Aku merupakan sepotong kayu di sebuah kilang papan usang. Hidupku terbiar kerana hikmatku sudah tidak diperlukan lagi. Aku berasa amat kecewa. Sebelum aku dibawa ke kilang papan ini, aku hidup gah di rimba raya. Hidupku sungguh tenang dan gembira di sana. Aku amat dihormati dan dipandang tinggi oleh penghuni rimba. Badanku besar dan usiaku puluhan tahun. Pada suatu hari, aku didatangi oleh seorang pengukir kayu. Beliau memungut aku lalu membawa aku pulang. Beliau mahu menghasilkan ukiran yang cantik pada badanku. Beliau merupakan pengukir kayu yang sangat handal. Dengan menggunakan peralatan seperti pahat, tukul dan ketam kayu, beliau memulakan kerja tangannya. Beliau mengukir pelbagai jenis motif pada badanku. Baiklah murid-murid, setakat ini petikan yang diberi kepada kamu. Jika kamu lihat dalam petikan ini, ada beberapa bahasa yang indah yang telah diselitkan dalam petikan cerita ini. Baik, contoh bahasa yang indah seperti aku merupakan sepotong kayu di sebuah kilang papan usang. Okey, perkataan usang. Perkataan usang. Kemudian hidupku terbiar kerana hikmatku sudah tidak diperlukan lagi. Hidupku terbiar pun salah satu daripada menggunakan bahasa yang indah.
Seterusnya, aku berasa amat kecewa. Ini ialah bahasa yang indah, iaitu menggunakan berasa amat kecewa. Seterusnya, aku hidup gah di rimba raya. Ini bahasa yang indah, hidup gah di rimba raya. Maksud rimba raya iaitu pokok ini terdapat di hutan. Okey? Kalau yang tadi dia kata berasa amat kecewa, maksudnya dia berasa sedih. Okey? Hidupku sungguh tenang dan gembira di sana. Aku amat dihormati dan dipandang tinggi oleh penghuni rimba. Kalau kamu lihat pada ayat ini, dia kata aku amat dihormati dan dipandang tinggi. Okey, maksudnya sebagai pokok, hidup dia sebagai pokok, dia memang pokok ini memang amat ditakuti ataupun digeruni lah oleh penghuni rimba. Penghuni rimba ni maksudnya pokok-pokok yang lain ataupun haiwan-haiwan ke, okey, yang duduk di hutan, yang berasal di hutan. Badanku besar dan usiaku puluhan tahun. Ini maksudnya usia pokok ni dah makan tahun. Mungkin dah yang ni dikata puluhan tahun, dah berpuluh lah. Maksudnya 20 tahun, 30 tahun, kita tak tahu. Pokoknya memang sangat besar. Okey. Kita lihat lagi, adakah ada bahasa yang indah di dalam perenggan yang seterusnya. Beliau mahu mengasihkan ukiran yang cantik pada badanku. Itu pun salah satu perkataan cantik. Seterusnya, beliau merupakan pengukir kayu yang sangat handal. Handal ni maksudnya pakar, mahir. Dia mahir mengukir kayu. Baik. Menggunakan peralatan seperti pahat, tukul dan ketam kayu, beliau memulakan kerja tangannya. Okey. Di sini dah selesai. Okey, beliau mengukir pelbagai jenis motif pada badanku. Okey, kalau kamu lihat, hanya tinggal di sini ayat bagi perenggan seterusnya. Kemudian kamu perlu sambung untuk mengujarkan cerita ini. Kamu perlu lengkapkan cerita ini. Baik, kita pergi ke aktiviti yang kedua. Baik, aktiviti yang kedua iaitu melengkapkan petikan, di mana kamu harus mengujarkan cerita dan melengkapkan perenggan menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang dramatis. Jadi, ayat yang diberi iaitu beliau mengukir pelbagai jenis motif pada badanku. Sampai di sini sahaja. Jadi, apa yang perlu kamu buat? Kamu perlu sambung ayat ini untuk menjadi satu perenggan yang lengkap menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang dramatis. Kamu rasa susah ke nak sambung? Tak. Jika kamu dah baca dari ayat yang awal, tidak sukar untuk kamu untuk menyambung cerita ini, kerana dia telah beri pada kamu maklumat tentang motif motif yang ada pada dalam buku teks ini. Okey, dia dah beri maklumat. Kalau kamu lihat dalam buku teks kamu, ada beberapa maklumat tentang motif. Contohnya motif flora, motif fauna, motif angkasa dan juga motif geometri. Okey? Baik, cikgu juga telah siapkan sedikit maklumat untuk kamu melengkapkan perenggan ini. Ada beberapa frasa yang saya telah tulis sebagai rangka karangan. Baik, ini contohnya, contoh yang telah saya beri, iaitu beliau mengukir pelbagai jenis motif pada bahunya. Kemudian ada sempang di satu sudut, motif flora yang sangat cantik,
bahagian bawah badanku diukir dengan motif fauna. Terdapat unggas berterbangan di antara motif flora dan fauna. Okey, ada beberapa bahasa yang indah yang saya gunakan, contohnya unggas berterbangan, motif flora, motif fauna ni pun boleh dikategorikan sebagai bahasa yang indah. Sebab kita tak sebut pokok, kita tak sebut haiwan, tapi kita tukar perkataan tersebut menjadi flora dan fauna. Okey? Motif juga, iaitu satu bahasa yang indah. Kalau pada perkataan yang biasa digunakan iaitu corak, corak. Tapi kita tak guna corak, kita tukarkan kepada perkataan motif. Okey, jadi kamu jika sukar untuk menyambung cerita ini, kamu boleh rujuk frasa-frasa yang telah saya berikan dan awak boleh membina ayat kamu menggunakan bahasa yang indah yang telah saya sediakan dan susun ayat tersebut menjadi satu ayat yang gramatis. Okey? Boleh kan? Tak ada masalah. Okey, kita pergi pula pada perenggan yang seterusnya. Baik, perenggan yang seterusnya hanya diberi perkataan aku, kemudian ada tanda bibir ni di mana kamu perlu sambungkan, kamu perlu mengujarkan bagi perenggan ini menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis juga. Okey? Jadi di sini juga saya telah memberi sedikit bantuan untuk frasa yang mungkin kamu boleh gunakan. Contohnya, aku amat bangga hasil yang unik, hiasan dinding yang cantik dijual pemilik yang mencintai seni ukiran kayu, dibawa ke terataknya, dihias di suatu sudut nan indah. Okey, jadi di sini saya menggunakan bahasa yang indah seperti contoh hiasan dinding yang cantik ataupun amat bangga, pemilik yang mencintai seni ukiran kayu. Maksudnya orang ni minat pada hasil ukiran. Okey, dibawa ke terataknya. Dibawa ke terataknya memberi maksud dibawa balik ke rumah. Setelah dia beli ukiran tersebut, jadi pemilik ini membawa ukiran ini balik ke rumah. Okey, jadi saya gantikan perkataan rumah kepada perkataan terataknya. Okey, faham di situ? Seterusnya, dihias di suatu sudut nan indah. Dihias di suatu sudut. Mungkin di situ jika kamu sambungkan ayat dihias di suatu sudut, lepas tu kamu boleh kata ukiran seni itu nampak indah, okey, nampak cantik. Okey. Dihias di suatu sudut nan indah. Dah habis kat situ saja. Nan indah maksudnya nampak cantik, nampak menarik. Okey. Baik, jadi apa yang perlu kamu buat di sini, latihan seterusnya, itu tadi ialah latihan yang saya beri di mana kamu perlu melengkapkan petikan tersebut. Bila kamu melengkapkan petikan tersebut, secara automatik kamu dapat melengkapkan dua perenggan ayat menggunakan bahasa yang indah dan gramatis. Seterusnya, bagaimana cara kamu nak mengujarkan? Inilah latihan pada awak apabila kita bertemu dalam sesi pembelajaran secara atas talian nantinya, iaitu bila saya berjumpa dengan kamu dalam Google Meet nanti, ya murid-murid. Jadi kamu perlu ceritakan kesinambungan perenggan ini dalam bentuk cerita. Nanti saya akan panggil seorang demi seorang untuk menceritakan kesudahan
kesudahan cerita yang kamu lengkapkan. Di situ yang kamu perlu ujarkan kisah cerita hidup sepotong kayu ini. Okey? Boleh? Sebab itu kamu perlu siapkan 2 perengan terakhir ini. Kemudian dalam sesi perjumpaan kelas nanti, saya akan panggil beberapa orang murid untuk mengujarkan kesudahan cerita ini. Okey, sampai di sini sahaja sesi PDPR offline bersama saya, Cikgu Azlina Wati. Jadi kepada murid-murid semua, untuk mengetahui maklumat lanjut tentang latihan ini, sila layari Google Classroom kamu. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Hai, Assalamualaikum.